A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini Allah masih memanjangkan usia kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Alhamdulillah, diseru manfaatkanlah nikmat kesihatan dan kekuatan tubuh badan yang Allah kurniakan kepada kita. Kita manfaatkannya kepada jalan-jalan kebaikan dan janganlah gunakan ia pada jalan kemungkaran yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat minggu pertama tahun 2021 Masihi, saya akan membaca satu hadis tentang pengendalian wabak, pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah kawalan pergerakan. Sayyidina Usamah bin Zaid pernah menceritakan kepada Sa'ad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu mendengar tentang penyebaran wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalamnya. Dan sekiranya kamu sudah berada di dalam kawasan penularan wabak tersebut, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis Sahih Al-Bukhari. Aplikasi hari ini, kerajaan Malaysia telah menjalankan beberapa jenis perintah kawalan pergerakan bagi mengekang penyebaran wabak ini. Semasa PKP dijalankan, semua rakyat Malaysia dikehendaki duduk sahaja di rumah dan tidak dibenarkan keluar kecuali mempunyai urusan yang sangat penting, dan ketua keluarga sahaja yang dibenarkan untuk menyelesaikan urusan penting tersebut. Penjarakan sosial dan fizikal. Kata Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada jangkitan penyakit, tiada ramalan buruk, tiada sial burung hantu, dan tiada sial bulan Safar, dan larilah daripada penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Sahih Al-Bukhari. Aplikasi hari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati agar menjauhi orang yang dijangkiti kusta seperti kita melarikan diri daripada singa. Masa kini, pihak berkuasa khususnya Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menasihati agar sentiasa menjaga jarak sosial dan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Seluruh rakyat Malaysia juga dinasihatkan untuk mengelakkan daripada hadir ke tempat awam yang sesak dan sempit agar wabak tidak mudah merebak dan berjangkit antara satu sama lain. Perintah kawalan pergerakan. Perintah kuarantin. Daripada Abi Salamah bahawa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah didatangkan yang sakit kepada yang sehat. Sahih Al-Bukhari. Aplikasi hari ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengarahkan sesiapa sahaja yang mengalami simptom-simptom seperti demam, batuk dan sakit tekak untuk kuarantinkan diri di rumah selama 14 hari dan tidak dibenarkan untuk keluar rumah. Begitu juga kepada mereka yang dibawa pulang dari satu tempat ke satu tempat yang lain di dalam negara, wajib menjalani kuarantin di rumah. Bagi yang dibawa pulang dari luar negara dan tanah air,
mereka telah diwajibkan oleh kerajaan untuk menjalani kuarantin di tempat khusus dan juga wajib menjalani saringan kesihatan pengesanan jangkitan wabak. Kelonggaran solat berjemaah. Daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya beliau pernah berkata kepada tukang azan pada hari hujan yang sangat lebat, setelah engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka janganlah engkau sebutkan hayya 'alas solah, tetapi ucapkanlah sallu fi buyutikum. Para pendengar ketika itu seakan terkejut dan membantah. Lalu Abdullah ibnu Abbas berkata, apakah kamu terkejut? Terkejut? Sesungguhnya perkara ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya solat Jumaat merupakan satu kewajipan, dan aku tidak suka untuk menyusahkan kamu apabila terpaksa keluar berjalan dalam lumpur dan licin. Sahih Al-Bukhari. Aplikasi hari ini, semasa Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, pihak berkuasa agama negeri telah mengeluarkan fatwa dan arahan untuk solat berjemaah di rumah. Selaras dengan hadis di atas, ia termasuk menggantikan solat fardu Jumaat kepada solat zuhur dan solat Jumaat hari raya di rumah. Patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu mendengar dan mentaati perintah pemimpin dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan kamu rela menerima perintah itu ataupun dalam keadaan kamu membencinya, dan juga dalam hal yang mengalahkan kepentingan dirimu sendiri. Sahih Muslim. Aplikasi hari ini, setiap arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa hendaklah untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Antaranya, yang pertama, wajib memakai pelitup muka di tempat awam. Kedua, sentiasa membasuh tangan. Yang ketiga, tidak keluar rumah dan keluar jika perlu sahaja. Yang keempat, hanya ketua keluarga sahaja yang dibenarkan keluar rumah. Yang kelima, daftar diri untuk memasuki sebarang premis. Serah kepada yang pakar. Daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan berdekatan dengan suatu kumpulan manusia yang sedang mendebungakan pokok, lalu baginda bersabda, Kalaulah kamu tidak melakukannya, tentu akan baik. Kemudian perawi berkata, lalu keluarlah buah yang kemek, buah yang tidak menjadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudiannya lalu berdekatan dengan mereka sambil bertanya, apakah yang terjadi kepada pokok tamar kamu? Mereka berkata, Tuhan telah menyebutkan dahulu sekian-sekian, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang proses pendebungaan sebelum ini. Baginda menjawab, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Sahih Muslim. Aplikasi hari ini, sentiasalah mendapatkan maklumat yang tepat daripada pihak pakar yang berautoriti. Kita dilarang sama sekali untuk membuat sebarang spekulasi dan berita palsu agar tidak mendatangkan kegusaran kepada orang lain. Selain itu, kita mestilah patuh kepada arahan dan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agar dapat mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Justeru,
Saya menyeru, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya ganjaran pahala seseorang itu datang bersama besarnya ujian bala terhadapnya. Dan sesungguhnya sekiranya Allah menyayangi sesuatu kaum, maka dia akan menimpakan kaum itu dengan ujian. Andainya mereka redha dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya dia marah dengan ujian bala tersebut, maka dia akan ditimpa kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jami' al-Tirmizi dinilai hasan oleh al-Tirmizi. Bersabarlah di atas ujian yang menimpa kita. Orang yang bersabar itu akan menganggap apa yang telah berlaku ini adalah ujian keimanan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabak pandemik COVID-19 ini diangkat daripada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.